أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وتقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لك يا رب العالمين. Kali syukur kata Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kita sambunglah kita insya-Allah taala. Okey, baik. Kat mana juga? Rasa hari itu kita dah habis bab wudu. Kita dah bab mandi. Betul tak? Habis tak? Dan malam ni kita akan masuk bab yang baru. Itulah bab at-tayammum. Bab tayammum. Ia satu bab yang penting selepas daripada bab wudu lah ya. Kerana tayammum adalah ganti kepada wudu. Jadi wudu atau mandi wajib adalah bersuci yang asal. Adapun tayammum disebut sebagai bersuci yang badal. Badal ya. Badal makna ganti. Jadi ia pentinglah, tak kala kita mungkin ada masalah dalam setengah keadaan ataupun situasi untuk kita berwudu, maka ataupun mandi wajib, maka kita diberi rukhsah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan tayammum. Wajib tayammum lah ya. Bila tak mampu ataupun tak boleh berwudu ataupun mandi wajib di atas sebab-sebab tertentu lah ya. Kebiasaannya dua sebab lah. Pertama, ada wujudil ma', tidak ada air. Ada wujud al-ma'. Adam tu tidak ada. Wujudil ma' air, jadi tidak ada air. Ataupun wujudul uzur, adanya keuzuran. Boleh jadi air ada, tapi ada keuzuran tertentu. Seumpama yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni. Antara yang diharuskan untuk bertayammum selain daripada orang yang tidak ada air ialah orang yang pertama al-marid, orang yang sakit. Tak kisah orang sakit apa pun kan. Yang kedua ialah al-jarih, orang yang luka kan. Di mana orang yang sakit ataupun orang yang luka ni khafa ala nafsihi isti'malil ma'. Khafa ala nafsihi min isti'malil ma', kata Ibnu Qudamah. Sama ada orang tu sakit ataupun orang tu luka, kebiasaannya dua ni lah. Di mana dia khawatir ke atas dirinya jika dia menggunakan air. Mungkin ada setengah-setengah orang yang sakit dia tak boleh kena air. Betul tak? Mungkin lah ya. Penyakit apa yang tak boleh kena air? Demam, panas umpamanya, dia tak boleh kena air. Mungkin lah, saya tak tahu lah. Mungkin lah ada setengah-setengah penyakit tu tak boleh kena air. Begitu juga dengan luka. Ada setengah-setengah luka tak boleh kena air ya. Melainkan luka yang tidak dibalut tak. Itu lain. Ini luka-luka yang terdedah menyebabkan dia tak boleh kena air. Baik. Dan tayammum ni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran, sejuruh Allah Taala sebut tentang wudu. Kita dah baca banyak kali surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Ayat tentang wudu di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, wahai orang yang beriman bila kamu berdiri untuk solat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat ni kita kena hafal lah. Setakat orang yang belajar fiqh, ayat tentang bersuci yang paling penting dalam Quran ialah ayat ini, surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Maka Allah Ta'ala kata, basuhlah mukamu dan tanganmu hingga ke sikumu, wamsahu biru'usikum, sapulah kepalamu, wa aydiyakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu hingga ke buku lali.
Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, wa in kuntum junuban fatahharu. Itu hadas kecil lah ya. Bila kamu berhadas besar, berjunub, maka kamu mandilah. Yang ni mandi wajib lah. Kita dah belajar saya kira asal-asal lah tentang mandi wajib 2 atau 3 kuliah yang lalu. In kuntum junuban fatahharu. Bila kamu berjunub, maka bertaharah, bermandilah maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa aydiyakum min. Bila Allah Ta'ala sebut wudu, kemudian Allah Ta'ala sebut mandi wajib, kemudian Allah Ta'ala teruskan, jikalau kamu sakit, itulah Allah Ta'ala sebut situ, ataupun kamu dalam keadaan bermusafir, tiba-tiba tidak ada air, ataupun dalam bracket tak boleh nak menggunakan air dalam konteks yang sama, maka Allah Ta'ala kata fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu bi aidikum wa arju famsahu bi wujuhikum wa aidikum minhu. Maka sapulah mukamu dan tanganmu daripadanya. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada kita, kalau kita tak boleh nak berwudu atau mandi wajib, dalam ayat ini kita bertayamum dengan debu yang suci, dengan hanya menyapu muka dan tangan, ya. Jadi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut tangan saja. Bezalah dengan wudu. Wudu Allah Ta'ala sebut tangan hingga ke situ. Ayat ni Allah Ta'ala sebut tangan saja, ya. Dan kebiasaan tangan ni di sisi orang Arab, kawasan tangan tu lah, daripada jari hingga ke pergelangan tangan, itu masuk tangan. Walaupun ada lagi perbahasan-perbahasannya di situ, sebagian kata sampai ke situ juga, ya, pasal ada hadis. Tapi hadis yang kuat hanya ke pergelangan tangan saja. Dan itu pegangan majoriti ulama hadis, termasuk Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan beliau memuatkan hadis itu, hadis Ammar bin Yasir, di mana beliau disuruh oleh Nabi SAW bertayamum dengan hanya menyapu muka dan kedua telapak tangan. Tak sampai situ lah. Sebab tu ulama ada dua lah, satu kata basuh sampai ke situ, satu basuh hingga ke pergelangan tangan saja. Dan ada lagi lah beberapa pendapat kata kena basuh sampai ke pergelangan lengan, ada lah, ya. Tapi yang paling masyhur di sisi para fuqaha ialah basuh sama ada ke pergelangan tangan atau ke siku, dua lah. Jadi jelas ada dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, kalau kamu tak boleh berwudu atau mandi wajib, bertayamum. Dan Allah Ta'ala sebut anggota yang mesti ditayamumkan. Dan perkara ini telah disepakati oleh seluruh ulama Islam, hatta telah diijma'kan dan direkodkan oleh ulama-ulama dalam buku ijma' mereka. Umpama Al-Imam Ibnu Muzi dalam bukunya Al-Ijma' telah menyatakan, ajma'u ala anna tayammum bis-sa'id, ajma'u ala anna tayammum bit-turab, ajma'u anna tayammum bil-ghubar. Macam mana dia kata tu? Ajma'u anna tayammum bit-turab zi al-ghubar jaizun. Telah ijma'lah para ulama umat Islam bahawa bertayamum dengan debu tanah adalah harus. Ajma'u anna tayammum bit-turab zi al-ghubar jaizun. Telah ijma'lah para ulama bertayamum dengan turab zi al-ghubar, tanah yang ada debu, adalah harus. Dan seluruh para ulama, especially para fuqaha dan muhaddisun, menukilkan ijma' seumpama ini. Termasuk Imam Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Majmu' juga menukilkan ijma' para ulama. Dan of course lah ijma' yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Muzi adalah ijma' yang tepat sekali. Jadi ijma' ada, ya. Allah Ta'ala kata tayamum.
Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut tayamum juga dalam surah An-Nisa ayat 43. Wuduk satu ayat saja. Al-Ma'idah ayat 6 Allah Ta'ala sebut wuduk, Allah Ta'ala sebut mandi wajib, Allah Ta'ala sebut tayamum. Al-Ma'idah ayat ke-6. Tapi unitnya tayamum Allah Ta'ala tak sebut hanya dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6 itu. Selepas disebut wuduk dan mandi wajib, Allah Ta'ala sebut lagi dalam surah An-Nisa ayat yang ke-43. Tapi tayamum saja Allah Ta'ala sebut. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang arak, Allah Ta'ala sebut tentang tayamum. Jadi tayamum ni dia sebut 2 kali, berbeza dengan wuduk. Ikut suka Allah lah kan? Ada benda yang lebih penting kalau nak diikutkan. Wuduk ni asal, wal aslu afdal minal badal. Kata para fuqaha yang asalnya lebih afdal daripada badal kan? Tapi yang asal Allah Ta'ala sebut sekali saja, yang badal Allah Ta'ala sebut 2 kali. Kemungkinan antara hikmahnya ialah Allah Ta'ala nak memberi peringatan kepada kita akan rukhsah yang penting itu. Sebab itu para sahabat Nabi SAW, bila dia tak dapat nak berwuduk, Nabi ajar betul-betul bagaimana nak bertayamum. Walaupun ada setengah sahabat Nabi, dia tayamum salah pada peringkat awal. Dia tahu boleh tayamum, tapi dia fikir macam mana nak tayamum. Dia pun pergi tayamum lah cara dia sendiri. Dia ada juga. Sebab itu syariah ni dia turun cara berasuk-asuk, sebahagiannya kerana nak memperbetulkan perbuatan sebagai orang Islam pada waktu itu. Ada juga berlaku ya kan? Bahkan kalau kita lihat sebab nuzul ayat tayamum ialah kerana pada sahabat Nabi SAW dia semayang tidak ada air, dia semayang tanpa wuduk. Dan ini direkodkan dalam sunnah Abi Dawud sebab nuzul surah sebab nuzul ayat tayamum. Bila Allah Ta'ala turun ayat tayamum, tak kala Rasulullah SAW menghantarkan pada sahabatnya untuk mencari gelang. Bukan gelang tali lehir, iladah, yang dipinjam oleh Aisyah daripada Asma bintu Abi Bakar. Aisyah ni dia pinjam iladah. Iladah ni tali lehir, lantai lehir, daripada Asma bintu Abi Bakar. Ista'arat Asma Aisyah min qiladah min Asma binti Abi Bakar, fahalakat fa'arsala Nabi ba'da ashabihi fi talabiha. Asma bagi pinjam tali leher dekat Aisyah. Tiba-tiba Aisyah hilang. Jadi Nabi SAW hantar sahabat dia pergi cari. Fa'adrakathum as-salah fasallu bi ghairi wudu. Kemudian masuk waktu solat, depa tidak ada air, depa pun solat tanpa wudu. Air tak ada kan? Masa tu tayamum tak ada lagi. Fa nazala ayatul tayammum, maka turunlah ayat tayamum berdasar kepada hadis ini. Itu antara sebab tayamum. Aisyah pinjam barang hilang. Nabi hantar sahabat dia pergi cari. Pasal Nabi sendiri pun tak tahu duk mana gelang tu ataupun rantai. Kalau Nabi pun tak tahu kan. Ada orang dia boleh tahu barang hilang. Itu satu bentuk pembomohan. Kalau kita pergi jumpa orang, barang kita hilang, dia boleh cakap barang kita duduk kat mana, satu bentuk bomoh sebenarnya. Tapi orang cakap juga, kadang betul lah yang dia cakap. Kadang-kadang betul, tapi banyak orang tak betul. Ada member hilang kereta, pergi jumpa 2 tuk dukun. Satu tuk dukun kata kereta dia duduk sebelah utara, satu kereta duduk sebelah Pulau Johor. Sini je welfare, tuk dukun habis duit macam tu. Ya tak? Percaya sangat kat dukun. Satu bomoh. Tak ada betulnya. Itu dilarang. Hatta bila Nabi SAW sebut hadis tentang kahin, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dalam hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah, tak ada riwayat lain. Nabi kata man ata arrafan. Jadi ulama pun bagi pendapat apa beza arraf dengan kahin. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-kahin orang yang bagi tahu benda yang akan datang. Al-arraf benda orang yang bagi tahu benda yang telah lalu. Dan termasuk orang yang beritahu barang yang hilang ni ialah al-arraf. Mana orang yang bagi tahu benda yang telah lalu, arraf.
Kalau barang hilang, dia bagi tahu, termasuk dalam konteks yang haram. Kan? Jadi kalau barang kita hilang tak payah dah pergi jumpa bohong. Membawa kepada kesyirikan. Betul tak? Arraf. Dah lah tak betul. Ciri pula tu. Betul. Baik, mana tadi? Kat mana tadi? Begitu juga berlaku kepada Ammar bin Yasir, seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ammar bin Yasir pun sama. Dia kata ba'asani Rasulullah fi hajatin fa'ajnabtu wa laysa ma'i ma' fatamarraqtu kama fi turabi kama tamarraqa dabba. Dia kata satu hari Nabi hantar aku untuk sesuatu hajat. Di pertengahan jalan aku tidak ada air dan aku berjunub. Apa aku nak buat? Aku tayamum juga, tapi aku berguling-guling seumpama berguling-gulingnya haiwan di atas tanah. Kan? Jadi seolah-olah dia pakai logik dah. Dia nak mandi wajib, tak boleh, tak ada air. Jadi dia tayamum cara mandi wajib lah. Dia debukan seluruh badan dengan berguling-guling di atas tanah. Berlaku juga macam tu ya. Pasal sahabat tak tahu. Dia ingat kalau wudu bolehlah ganti dengan hanya menyapu muka dan telapak tangan. Kalau wudu okey lah. Pasal wudu ni basuh anggota-anggota seumpama itu. Kalau ganti mandi wajib macam mana pula? Berguling lah. Jadi dia berguling. Dan bila dia balik, dia beritahu Rasulullah SAW. Nabi pun berbetulkan. Nabi kata mandi wajib dengan wudu ni sama saja. Innama yakfika an tadrib biyadika tarbatan alal ardi. Nabi kata innama yakfika an tasna hakaza. Fadaraba Nabi biyadihi tarbatan alal ardi summa nafadaha summa masaha bihi ma wajhahu wa kaffai. Nabi kata tak payahlah kau buat macam tu. Kau buat macam ni saja. Nabi pun tunjuklah kat dia. Nabi menepuk-nepuk tangannya ke atas tanah. Kemudian Nabi meniupkannya atau menghentak-hentakkan supaya jatuh sebagian debu itu. Kemudian Nabi menyapu kepada muka dan kedua telapak tangannya. Dan Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini yang dijadikan dalil lah oleh para ulama yang kata tayamum hanya sekadar menyapu muka dan dua tangan sahaja. Pergelangan tangan tak perlu sampai ke siku dan sekali saja, tak perlu sampai 3 kali. Baik. Jadi ayat tu Allah Ta'ala sebut tayamum ya. Satu surah Al-Ma'idah selepas Allah Ta'ala sebut tentang wuduk dan mandi wajib. Satu lagi surah An-Nisa ayat 43. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang arak, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati solat sehingga dalam keadaan kamu mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati arak dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu cakapkan. Kemudian Allah Ta'ala sebut supaya itu wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Dan juga tidaklah orang yang berjunub dalam keadaan yang tidaklah orang yang dalam keadaan berjunub itu melalui sesuatu jalan melainkan setelah dia mandi. Jadi potongan ayat ni jadi dalil oleh para ulama yang mana orang berjunub tak boleh masuk masjid. Dia mengambil satu tafsiran lah. Kerana ayat ni ada 2 tafsiran. Satu tafsiran lagi ayat ni merujuk kepada orang dalam pemusafiran. Dia tidak ada air, dia mandi wajib. Abir sabil bukan masuk masjid, masuk dia di pertengahan jalan musafir. Jadi orang yang pakai ayat ni dia kata nak masuk masjid junub tak boleh lah. Jadi orang yang pakai hadis ni nampak tafsir yang lain, dia kata tak semestinya. Dulu saya dah urai kot bab junub kot dan junub masuk masjid dah urai lah. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Ni Allah Ta'ala sebut benda-benda yang membatalkan wudu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min innallaha kana 'afuwan ghafura. Allah Ta'ala kata tayammum. Dan Allah Ta'ala kata ujung, Allah Ta'ala itu Maha
mengampuni dan maha menghapuskan dosa, maha mengampunlah, afuwan ghafura, maha afu dan ghafur, mana maha mengampunkan dosa. Jadi sahih ayat ni ujung tu Allah Taala kata dia maha pengampun, mana tayamum adalah rusuh. Jadi tayamum Allah Taala sebut 2 kali. Walaupun tayamum dia padat, tapi Allah Taala sebut 2 kali, mudah-mudahan sebagai satu penekanan lah bahawa tayamum ni walaupun dia rusak, dia adalah satu pensyariatan yang besar dan telah diijma'kan oleh seluruh para ulama. Dan perkataan tayamum ni dia ada 2 lah. Satu dia sudut syarak, itulah kita beribadah kepada Allah dengan menyapu debu tanah ke muka dan tangan sebagai menggantikan wuduk dan mandi wajib. Itu tarikh yang biasalah dalam buku fiqh. Dan tayamum ni dari sudut bahasa maksud dia mengambil ya. Ada ayat Allah Taala sebut tayamum dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala sebut wala tayammamul khabisa tunfiquna minhu walastum bi'akhizihi illa an tu'midu fihi, ayat tentang infak. Allah Taala sebut tayamum juga. Tayamum ni masuk qasar, mana pergi ambil. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wala tayammamul khabisa tunfiquna minhu walastum bi'akhizihi illa an tu'midu fihi. Allah kata wahai orang yang beriman, infaklah hartamu daripada apa yang kami rezekikan, dan janganlah kamu infak daripada harta yang tidak baik ataupun harta yang buruk. Itu tayamum juga. Itu tayamum dari sudut bahasa. Wala tayammamul khabisa, jangan kamu mengambil yang khabis, mengambil yang buruk. Yang ni ambil harta yang buruk pergi sedekah. Ini ayat yang jadi dalil oleh para ulama. Kita tidak boleh infak daripada harta-harta yang haram. Maksudnya kita pergi cari harta yang haram, mana kita infakkan. Tidak, Allah Taala tak terima lah. Melainkan kalau kita dapatkan suatu harta dengan jalan yang tidak halal, yang tidak melibatkan kezaliman pada orang lain, ada keharusan tu bila kita bertaubat, kita bersihkan wang itu, kita bagi kepada fakir miskin. Dan ini disebut juga oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Dulu dia berjudi, betul tak? Kaya-kaya dengan hasil judi. Kemudian dia bertaubat. Apa nak buat duit? Nak bagi balik kepada token judi? Tak payah. Itu boleh diberi kepada penguasa orang Islam, Baitul Mal, ataupun dia boleh terus sedekah kepada fakir dan miskin. Cuma janganlah bagi tahu depa ni duit aku judi. Bagi je. Tak pun boleh. Dengan syarat dia telah bertaubat dan dia wajib membersihkan harta itu dengan jalan-jalan seperti itu. Dia boleh bagi kepada siapa nak jihad atau apa. Dia tak tertanduklah kepada ayat itu. Tapi kalau dia semata-mata nak sedekah, dia pergi tikam nombor ekor mana-mana, kan? Lepas tu infaklah sikit dia kata. Itu tak boleh. Allah Ta'ala tak terima. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Nabi sebut hadis Muslim pada Abu Hurairah, hadis nombor 10 lah, hadis 40 Nawawi tu. Allah Ta'ala itu baik, dia tak terima benda-benda yang baik. Dalam konteks hadis ni, infak mesti daripada harta yang halal. Melainkan jikalau kita telah bertaubat dan nak membersihkan harta itu, as long as dia tidak melibatkan kezaliman pada orang. Kalau harta dia curi, tak boleh infak lah. Kalau dah bertaubat, mesti kembalikan pada tuannya. Ini boleh jadi harta-harta yang dia dapati yang tidak melibatkan kezaliman pada orang lain, tak boleh jadi makan riba. Jadi macam dia nak bersihkan riba tu, dia kena sedekah lah kat ulama. Makan riba dalam setengah-setengah simpanan kita kan. Dr. Zahra dia ajar, cabut. Dia kira-kira calculation tu, cabut infak. Baik. Mana tadi? Itu definisi tayamum ya. Jadi jelas kepada kita tayamum telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan surah Al-Maidah ayat ke-6 dan surah An-Nisa ayat 43 dan menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya dah baca hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah dan Sunan Abi Dawud sebab nuzul tayamum, dan juga hadis Ammar bin Yasir bagaimana dia bertayamum. Baik. Kemudian kita masuklah di sisi penting berkaitan tayamum ya. Tayamum ni very simple. Dia hanya melibatkan 3 bab yang ringkas saja.
Pertama syarat tayamum, kedua rukun tayamum, ketiga perkara yang membatalkan tayamum. Dan mungkin kita boleh tambah lagi satu lagi perkara yang sunnah ketika bertayamum. Ada 4 lah sekurang-kurangnya. Saya notakan 3 saja. Yang sunnah tayamum saya tak masuk. Tapi tak apa, saya akan sentuh dulu sikit ya. Pertama, syarat sah tayamum. Syarat sah tayamum ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 atau 6 lah ya. Pertama, Islam, of course. La yasihu tayamum al-kafir. Tidak sah tayamum orang kafir. Exactly macam wudu. Sama saja. Yang kedua, berakal. La yasihu tayammum al-majnun walal naim walal mughma alaih. Tidak sah tayammum orang yang gila, orang yang pingsan, orang yang tidur atau hal-hal yang seumpama itu. Kerana orang yang demikian dianggap orang yang tidak berakal. Niat. Niat ni saya masuk dalam syarat sah tayammum. Dia boleh duduk dalam syarat sah, dia boleh duduk dalam rukun. Niat ni dia kompleks. Dia boleh duduk dalam syarat sah, dia boleh duduk dalam rukun. Maksudnya bila dia guna debu itu, dia sapu tangan dan muka dia, memang dia niat untuk tayamum lah. Bukan saja-saja mengambil atau menggunakan debu berkenaan. Macam wuduk jugalah ya. Bila kita basuh muka, basuh tangan, basuh kaki, kita dah tahu dan kita niat kita nak wuduk. Kita bukan saja-saja nak basuh muka. Okey, mumayyiz. La yasihu tayamum ghair al-mumayyiz. Tidak sah tayamum orang yang tidak mumayyiz. Saya dah jelas sebelum ini tentang perihal mumayyiz. Debu suci menyucikan. Of course, bila nak bertayamum mesti daripada debu suci menyucikan. Sama ada daripada turab, tanah liat kau, tanah tak liat kau, asal tanah. Sama ada daripada rimal, pasir, pergi tepi pantai, berdebu, wuduk di situ. Tayamum di situ. As long as debu dia boleh melekat di tangan kita. Kalau debu tu tak melekat, tak boleh lah. Madamat as-sa'id ya'laqu biyadihi. Selagi mana debu boleh melekat di tangannya. Walaupun dalam standard mazhab Syafi'i, debu pasir tak boleh. Dia nak debu tanah saja. Yang paling bagus tanah liat. Tapi saya kira sebahagian ataupun ramai juga ulama kata boleh. Asal debu saja. Pasal Allah Ta'ala sebut debu dalam Quran, tak sebut tanah ke apa. Jadi dia kata boleh. Dan ini pendapat yang lebih luas dan menepati konsep rukhsah dan lebih memudahkan, of course. Ia juga pendapat Imam Ibn Taimiyah rahimahullah dan sebagian ulama-ulama yang lain. Bahkan ulama-ulama kontemporari lebih memilih pendapat yang mengatakan bahawa apa-apa debu saja, sama ada turab, tanah, ataupun riman, pasir, ataupun sohur, batu. Batu pun boleh. Pergi mana itu Jun? Dalam hutan, of course lah ada air. Pokok tak ada air, mana tahu? Pergi kat batu tu, kalau ada debu atas batu, boleh tayamum. Baik. As long as dia suci lah ya. Tidak ada najis pada. Kalau ada najis tak boleh. Macam air juga. Air mesti air yang suci. Debu pun mesti debu yang suci, yang disebut sebagai sa'id tahur. Sa'id tahur. Menghilangkan apa yang menghalangnya. Ini sama macam wudu ya. Tidak ada air atau sakit. Ini of course ya. Baik. Timbul persoalan, bila kita tidak ada air, tak ada isu lah ya. Tapi kalau sakit lah ya, especially bila kita sakit melibatkan luka yang disebut sebagai al-jarih, kemudian dibalut di atas tempat yang kita luka atau sakit. Jadi sebagai ulama kata mesti menggabungkan antara tayamum dan wudu, dan itu adalah pendapat majoriti sebenarnya ya. Mesti menggabungkan antara wudu dan tayamum kalau dia hadas kecil lah. Kalau dia hadas besar, dia mesti mandi wajib dan bertayamum. Dia mandi wajib, waktu mana dia boleh mandi,
kemudian dia bertayamum sebagai ganti anggota yang dia tak boleh mandi. Sama juga hadas kecil, dia berwuduk macam biasa, dia tinggalkan tempat yang tak boleh wuduk, at the end dia tayamum sebagai ganti tempat yang dia tak boleh wuduk itu. Merujuk kepada nas antaranya dalam sunnah Abi Dawud daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. Cuma dari sudut nas tu ulama tak sepakatlah hadis ni hasan ke, hadis ni dhaif ke. Sebahagian ulama kata dhaif dan sebahagian ulama kata hasan hadis itu. Adalah perbahasan sanad dia tu kan. Jadi yang ambil hadis ni dan menganggap dia sebagai hasan, dia kata kena jamak lah antara tayamum dengan mandi wajib atau dengan wudu. Dan yang tak ambil hadis tu menganggap dia sebagai dhaif, dia tidak mengambil campur bersuci seumpama ni. Nampak? Habis tu nak buat macam mana? Jadi dalam hadis ulama ada 3 mazhab lah, ada 3 pendekatan. Pendekatan pertama, dia menggabungkan kedua-duanya macam saya sebut tadi. Wudu kemudian tayamum. Wudu untuk hak mana kita boleh wudu. Sebab kalau kita sakit tu satu tempat saja. Kemudian kita bertayamum sebagai ganti tempat yang kita tak boleh wudu lah. Mandi wajib pun sama. Mandi macam biasa, kemudian tinggalkan tempat yang tak boleh, kemudian at the end bertayamum, ganti sebagai tempat yang tak boleh. Atau boleh tayamum dulu boleh, wudu kemudian, ataupun wudu dulu boleh, tayamum kemudian. Mandi dulu boleh, tayamum kemudian, tayamum dulu boleh, kemudian mandi kemudian. Boleh berlaku. As long as ada gabungan antara kedua-dua. Satu aliran lagi, ini yang standard dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi tak pasti, tapi setahu saya dia majoriti lah para ulama ataupun sebagian besar ulama. Sebagai ulama kata tak perlu gabung kedua-duanya pasal tidak ada nas. Ada pun hadis Jabir yang mana sahabat Nabi dia pecah kepala, tiba-tiba orang suruh dia tanya orang kata kamu kena mandi wajib juga, dia pun mandi dia mati hadis tu kan. Jadi Nabi kata kepadanya, kamu boleh saja orang kata apa, mandi tempat yang tak sakit. Kemudian Nabi kata yang sakit tu sapu saja. Jadi sorry, yang sakit tu tayamum saja Nabi kata. Ada hadis tu gabungkan, ada hadis. Tapi soalnya adakah hadis ni sahih ataupun tidak? Itu. Jadi ulama ada kata hadis ni okey, sahih atau hasan, ada tu. Kata tak. Jadi yang kedua ni dia kata hadis tu tidak sahih, dia tak pakai hadis tu. Jadi dia kata Allah Taala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Maidah Allah Taala sebut Allah Taala sebut hujung ayat wudu dan tayamum tu Allah Taala kata yuridullah liyaj'ala alaikum ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj walakin yurid liyutahhirakum bihi. Allah Taala nak memudahkan kita. Surah At-Taghabun ayat ke-16 Allah Taala kata fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah setakat yang kamu mampu. Nabi pun sebutlah hadis Muslim, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum, bila aku suruh satu benda buatlah setakat kamu mampu. Jadi dilihat pada ayat Quran konteks haraj, dan dilihat juga pada hadis-hadis Nabi, kita beramal setakat yang kita mampu. Jadi dia kata orang yang luka dia tak mampu, jadi cukup untuk dia sapu saja di bahagian yang dia sakit, sapu saja. Kalau dia baluk, sapu saja di atas balutan. Dia tak payah tayamum. Okey juga kan. Dan dia pendapat yang bagus juga. Saya ingat Al-Imam Ibn Taymiyah berpendapat sedemikian. Tak silap saya yang kedua pendapat. Tak silap saya lagi, nanti saya sambung balik. Kemudian yang ketiga, tak payah. Hanya cukup berwuduk tempat yang dia boleh wuduk saja. Tempat yang dia tak boleh wuduk ditinggalkan. Juga merujuk pada ayat Quran yang sama dan hadis-hadis Nabi yang sama. Rukhsah kan. Bila kita tak mampu melakukan sesuatu, maka gugur. Anggota ni kita sakit, luka atau dibalut, gugur. Betul tak? So, umpama orang terputus tangannya, contoh, macam mana nak sapu lagi? Macam mana nak wudu lagi? Gugur. Jadi dia kata tak perlu berwudu atau mandi wajib, tinggalkan saja tempat tu. Sapu pun tak payah, dia kata. Ini hak paling simple sekali. Itu pendapat yang difatwakan atau dikeluarkan oleh Al-Imam
Ibn Hazm Al-Andalusi dalam Al-Muhallab. Dan kalau kita baca hujah dia bagus juga. Pasal hadis-hadis yang merujuk kepada menggabungkan antara tayamum dan wudu ini tidak sahih. Dan tidak ada satu nas yang boleh dipegang. Kembali kepada yang asal. Kadang yang asal ialah bila suatu anggota itu atau kita tak boleh buat sesuatu, maka dia gugur. Dia akan projek sama. Fattaqullah mastata'tum. Dia hebat juga lah hujah dia. Baik, jadi ada 3 ya. Walau bagaimanapun, kalau kita boleh buat yang pertama, sebagaimana majoriti para ulama buat lain itu juga yang standard dalam mazhab Syafi'i. Tapi saya, Allah Ta'ala alam, pendapat kedua dan ketiga juga boleh guna pakai. Dan yang saya favorite pendapat kedua, kita sapu saja. Bukan kita tak mampu langsung, kita sapu saja. Kita wuduk macam biasa, tempat yang tak mampu tu kita sapu saja. Baik. Terpulanglah kepada ilmu dan pengajian kita ya. Sebab kadang-kadang pendapat pertama tu kadang-kadang merumitkan juga. Dalam keadaan nas tu boleh dipertikaikan ya. Baik. Kemudian bab fardu tayamum. Isyak cukup tu. Isyak apa? Habis satu je lah malam ni. Syarat tayamum. Ada soalan? Simple question, simple answer. Ada soalan tak? Belajar fiqh mana boleh tak ada soalan? Mesti kena ada soalan. Asyik ustaz je tanya. Ustaz dia dah ustaz, dia tak payah tanya dah. Ada soalan lagi? Bismillah. Tak ada soalan apa saya.